Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam WeCare. Kembali lagi kita ke dalam rancangan Written with Care, We Care, We Manage. Dan rancangan ini merupakan terbitan My Future Job Broadcast Center yang dibawakan khas kepada anda secara langsung oleh cawangan Return to Work, Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan, Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Saya Nur Amira binti Ahmad Mazlan selaku hos anda pada hari ini untuk episod yang ke-8 dalam rancangan Written with Care. Jadi, apa khabar kepada para penonton di luar sana? Diharap anda semua berada di dalam keadaan yang sihat dan sejahtera sentiasa. Jadi, kepada para penonton di luar sana yang masih baru ataupun pertama kali bersama dengan kami di dalam rancangan Written with Care, program ini merupakan satu program di mana kami memberi maklumat mengenai program Return to Work ataupun RTW Perkeso. Kami juga menerangkan mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh program Return to Work Perkeso. Dan ditubuhkan daripada tahun 2007 lagi, program Return to Work menawarkan satu perkhidmatan yang di mana kami membantu pecarum Perkeso yang telah kehilangan pekerjaan ataupun yang mengalami hilang upaya akibat penyakit atau kemalangan untuk mereka kembali semula bekerja. Selari dengan perkembangan semasa, program Return to Work Perkeso merupakan telah melebarkan lagi sayap dan juga perkhidmatan ke dalam pelbagai bidang dan juga aspek. Jadi, pada kali ini, buat para penonton di luar sana, kami telah menjemput dua orang tetamu yang istimewa. Dan bagi segmen pertama, kita menjemput tetamu kita iaitu Encik Wong Fong Wei sebagai Ketua Unit Operasi Cawangan Return to Work. Okey, jadi Encik Wong Fong Wei, apa khabar Encik Wong? Selamat pagi, khabar baik. Okey, jadi terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di dalam rancangan Return with Care pada hari ini. Jadi, Mr. Wong, pada hari ini bersesuaian dengan tajuk kita iaitu evolusi operasi dan data return to work. Ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan kepada Mr. Wong. Okey, jadi untuk pertamanya, sudah berapa lama Encik Wong berada di dalam bidang pengurusan kilang upaya? Okey, terima kasih pengurusi pengacara. Okey, saya berkhidmat dengan Perkeso mulai tahun 2008. Dan saya terus diberikan amanah untuk dilantik sebagai pengurus kes. So, lepas tu saya pernah berkhidmat di negeri pejabat Perkeso Pulau Pinang. Selepas tu saya ditukarkan balik ke lembaga pada tahun 2010. Dan kemudian saya lebih kepada pengurusan kes untuk orang-orang penginsurans di sekitar Lembah Kelang. Dan pada 2018 saya diberikan amanah untuk dinaikkan pangkat dan menjawab Ketua Unit Operasi sehingga sekarang. Okey, jadi semenjak 2008 dan kini sudah 2022, sudah 14 tahun Encik Wong Fong Wei berada di dalam bidang pengurusan hilang upaya ini. Dan saya percaya sepanjang 14 tahun ini pelbagai ilmu dan juga pengalaman yang Encik Wong Fong Wei telah timba dalam bidang pengurusan hilang upaya ini. Jadi, Encik Wong, bolehkah ceritakan secara ringkas mengenai pengurusan hilang upaya di Malaysia dan sebenarnya apakah konsep perkhidmatan program Return to Work yang Perkeso tawarkan kepada pencarum di luar? Okey. Sebenarnya pengurusan hilang upaya dia merujuk kepada sesuatu proses pengurusan yang efisien di bawah program Return to Work, iaitu Perkeso melalui pengurus kes mengambil tindakan proaktif melalui intervensi akan membolehkan seseorang pencarum ataupun kita panggil sebagai orang penginsurans Perkeso yang menerima faedah Perkeso serta dibolehkan melalui proses pemulihan yang sistematik dengan pendekatan upaya psikososial agar mampu kembali bekerja dengan selamat dan cepat. So di sini kita menekankan konsep upaya psikososial kerana kebiasaannya di hospital ataupun di mana-mana sektor yang memberikan rawatan, perubatan ataupun pemulihan, kebanyakan masa mereka memberikan single site saja ataupun kalau perubatannya itu spayo sahaja dan aspek sosial tak ambil kira. So tengah ada satu pendekatan upaya psikososial ni satu lebih komprehensif dan lebih menyeluruh dan pengurus kes ni boleh menjadi orang tengah ataupun center point yang menyelaraskan semua proses. Okey,
Dan juga Pekeso membantu pencarian yang hilang upaya untuk dibolehkan menerusi pemulihan fizikal, latihan vokasional dan seterusnya pelaksanaan penempatan pekerjaan. So, lanjutan daripada pengurusan hilang upaya. Pengurusan upaya ni dia lebih kepada memfokuskan kepada penyediaan pelan rehabilitasi yang komprehensif kepada klien. So klien ni merujuk kepada orang profesional Pekeso lah. So setiap pelan rehabilitasi ni akan diuruskan oleh pengurus Pekeso yang seperti saya tadi nyatakan, yang mengintegrasikan perkhidmatan dari segi berbagai disiplin dengan berbagai pemegang daruh. So di segi pemegang daruh ataupun kita panggil sebagai stakeholder seperti majikan, doktor merawat, ahli keluarga, orang perinsurans dan juruboleh dan lain-lain. Okey, baik Mr. Wang. Jadi secara ringkasnya boleh saya katakan bahawa perkhidmatan program Return to Work Pekeso ini merupakan satu perkhidmatan yang diberikan oleh Pekeso di mana tanggungjawab ini digalas oleh pengurus kes ataupun penolong pengurus kes Return to Work, di mana mereka akan membantu pencarum yang telah kehilangan upaya akibat kemalangan dan sebagainya untuk mereka kembali semula bekerja lah. Dan mereka ini akan bekerjasama dengan pelbagai seperti Mr. Wang katakan tadi, stakeholder kita iaitu hospital, majikan dan juga ahli keluarga sendiri dalam usaha untuk membantu mereka kembali semula bekerja. Jadi selain itu Mr. Wang, boleh kongsikan juga kepada penonton di luar sana bagaimanakah pengendalian operasi dilakukan bagi menyelaras kes-kes peserta Return to Work Pekeso di seluruh Malaysia? Terima kasih. Proses operasi merupakan satu penyeragaman pelaksanaan proses pengurusan upaya di satu Malaysia ni. So, saya selaku ketua unit operasi. So, unit ini berperanan untuk menyelaraskan semua proses kerja ataupun standard operating procedures ataupun kita panggil sebagai SOP yang berkenaan dengan pengurusan hilang upaya yang supaya memastikan satu standard ataupun satu SOP yang seragam yang boleh diguna pakai oleh semua pengurus kes di seluruh Malaysia. Kita tak nak ada satu berlaku penjaga dari segi SOP. Sebagai contoh, di negeri lain ataupun di Lembah Kelang mungkin mengamalkan SOP A. So di Borneo dia mengamalkan SOP B. So unit ini dia akan menyeraskan proses, dan unit ini juga melibatkan mendraftkan pelaksanaan polisi-polisi yang selaras dengan bina akta dan juga dengan hasrat kerajaan. So untuk maklumat, kita mempunyai pengurus kes di semua hampir semua pejabat Pekeso, dan setiap pengurus kes ni akan dipantau oleh seorang ketua negeri yang berada di setiap negeri. Terima kasih. Baik, jadi kita dapat dengar tadi bahawasanya Mr. Wang telah katakan bagi kes-kes peserta Return to Work akan diletakkan di bawah tanggungjawab pengurus ataupun penolong pengurus kes lah di bawah Return to Work. Dan kita juga memanggil ataupun nama lain bagi pengurus kes adalah Disability Management Specialist dan juga Disability Management Coordinator. Jadi boleh Encik Wang kongsikan dengan lebih lanjut, terangkan secara ringkaslah kefungsian Disability Management Specialist dan Coordinator ini, apakah fungsi mereka dan berapakah jumlah mereka di seluruh Malaysia. Okey. Untuk jawatan Disability Management Specialist dan Disability Management Coordinator, jumlah adalah anggaran dalam 210 anggota di seluruh Malaysia. So fungsi kita panggil sebagai TMS ataupun TMC merupakan singkatan kepada kedua-dua jawatan yang saya nyatakan tadi. Fungsi mereka adalah membantu pencarian Pekeso yang tertakluk kepada Akta 4 ataupun Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 melalui skim pencarian pekerjaan atau skim kilatan supaya mereka dapat kembali bekerja dengan selamat dan cepat melalui proses pemulihan fizikal dan vokasional. So tambahan juga
DMS dan TMC ni pun berperanan bahawa satu proses desentralisasi pengurusan hilang upaya tarikh Pekeso boleh diturunkan di peringkat majikan supaya majikan ada ilmu dan ilmu pengetahuan yang asas yang boleh membantu pekerja-pekerja mereka membuat tindakan yang wajar apabila sesuatu kemalangan ataupun pekerja mereka menghadapi penyakit. Para penonton di luar sana, seperti apa yang Encik Wong Fong Wei katakan tadi, pengurus kes memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka akan bekerja secara langsung dengan para pencarum kita bagi memastikan mereka untuk kembali semula bekerja lah. Jadi Encik Wong, ada lagi satu soalan. Apakah cadangan ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh cawangan return to work sendiri di Perkeso dari segi aspek pengoperasian bagi meningkatkan lagi kualiti pengurusan hilang upaya di kalangan orang berinsurans Perkeso? Okey, saya berharap bahawa konsep pengurusan hilang upaya ini dapat disebarkan ataupun boleh dilaksanakan di kalangan majikan. Ia adalah terbaik bahawa Perkeso dan majikan bersama-sama bekerjasama supaya pengurusan upaya ini dapat dilakukan dan bukan daripada satu pihak saja. Kerana kalau melalui Perkeso saja, apa yang kita melakukan tak semestinya mendapatkan bulangan ataupun outcome yang baiklah. Selepas tu saya pun berhasrat bahawa cawangan return to work perlu memberikan pendedahan ataupun ilmu pengetahuan yang terkini mengikut trend semasa dan perlu membuat adaptasi yang bersesuaian tertakluk kepada polisi kerajaan dan juga mungkin apa yang terbaru mengikut ILO ataupun kita panggil sebagai International Labour Organization punya polisi. Dan juga saya mengharapkan supaya di cawangan return to work kita mempunyai satu sistem IT yang lebih canggih ataupun mungkin sekarang sudah IR 4.0. Dia lebih kepada kita boleh melakukan macam AI punya function lah. So bila ada AI punya function ni, mungkin dari segi forecasting punya pengoperasian dapat dilakukan dan pengurusan hilang upaya dapat dilakukan dengan lebih komprehensif lah. Okey, baik. Jadi para penonton, tidak dapat disangka lagi bahawa salah satu cadangan yang Mr. Wong inginkan adalah berkenaan dengan isu-isu teknikal ataupun isu-isu yang mana menjerumus kepada pelicinan pengoperasian lah. Jadi kepada para penonton di luar sana, sebelum kita tamatkan segmen pada kali ini, dipersilakan Mr. Wong untuk memberikan sebarang pesanan kepada penonton di luar sana. Okey, terima kasih. Saya berharap semua stakeholder, majikan, pekerja, Perkeso, jurupulih, ahli keluarga OB dapat memberikan kerjasama supaya pengurusan hilang upaya ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga lebih semua pihak memainkan peranan. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Wong Fong Wei di atas masa dan juga maklumat yang dikongsikan sebentar tadi mengenai unit operasi return to work Perkeso. Baiklah, kita akan berehat sebentar sebelum ke segmen yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana dan kita akan kembali lagi selepas ini. Melalui penilaian aktiviti dan tempat kerja atau worksite assessment akan memberikan suatu pengecoran tentang aspek kerja dan persekitaran tempat kerja yang bersesuaian dengan kondisi pekerja yang telah mengalami penurunan upaya. Video ini akan memberikan panduan secara ringkas berkaitan pengisian borang penilaian WSA yang mana pengisian borang digital adalah amat disyorkan kerana lebih menjimatkan masa dan efisien berbanding borang fizikal. Bahagian pertama, penilai hendaklah melengkapkan maklumat pekerja dan pekerjaan. Seterusnya, penilai akan mengenal pasti keupayaan pekerja dalam melaksanakan aktiviti kerja berdasarkan pada setiap elemen yang disenaraikan mengikut kategori di bahagian A, B dan C.
Hasil perbincangan dan ekspektasi pelbagai pihak juga boleh dicatatkan di ruang yang disediakan. Akhir sekali, penilai boleh terus memperoleh hasil penilaian yang dijalankan dalam membantu mengenal pasti limitasi pekerja yang boleh dicadangkan ke program rehabilitasi yang bersesuaian agar pekerja dapat kembali melaksanakan tugas dengan cepat, sihat dan selamat. Untuk penerangan yang lebih terperinci, boleh hubungi pengurus kes Return to Work di pejabat perkeso yang berhampiran. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di dalam rancangan Return with Care, We Care, We Manage. Dan pada kali ini kita di episod yang ke-8 iaitu evolusi operasi dan juga data Return to Work bersama saya hos anda Nur Amira binti Ahmad Mazlan. Baiklah, pada segmen yang pertama tadi kita telah menyentuh mengenai unit operasi cawangan Return to Work Perkeso bersama Encik Wong Fong Wei. Dan pada kali ini pula kita bersama dengan Ketua Unit Statistik dan Pengurusan Data Hilang Upaya iaitu Encik Amrizat bin Roslin. Jadi apa khabar Encik Amrizat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Baik Encik Amrizat, terima kasih kerana meluangkan masa dengan saya dan juga kami di dalam rancangan Return with Care pada hari ini. Jadi Encik Amrizat, boleh ceritakan secara ringkas kepada para penonton di luar sana apakah sebenarnya peranan dan juga kefungsian unit statistik dan juga pengurusan data hilang upaya ini sebenarnya? Okey, jadi sebelum tu saya Muhammad Amrizat. So pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tim Return to Work sendiri kerana menjemput saya sebagai salah satu panel untuk episod kali ini. Jadi sejarah penubuhan unit bagi statistik dan pengurusan data hilang upaya ini telah ditubuhkan pada tahun 2021. Jadi saya kira macam belum sampai setahun lagi lah. Kita baru setahun jagung lah. So jadi our function is yang pertama yang saya boleh katakan adalah dari segi penyelarasan, pengumpulan dan pengeluaran anything reports dan statistik yang berkaitan dengan cawangan Return to Work itu sendiri. And then yang kedua, kami juga bertanggungjawab dalam pemberian semua data-data request sama ada daripada agensi dalaman Perkeso sendiri, bahagian-bahagian lain dan juga agensi luar daripada Perkeso. Jadi kami bertanggungjawab dalam analisa data-data request tersebut supaya dapat memberi kepada semua pemegang taruh Perkeso. Jadi itu sahaja. Okey, jadi secara ringkasnya Encik Amrizat akan memegang data-data ataupun berapa jumlah kes Return to Work yang diuruskan oleh pengurus dan juga penolong return to Work lah di Perkeso. Jadi kalau boleh saya tanya pada pandangan Encik Amrizat sendiri, bagaimana maklumat dan juga data yang diperolehi dapat membantu dalam pengoperasian pengurusan hilang upaya di kalangan peserta program Return to Work Perkeso sendiri? Kita sekarang berada di zaman yang we are moving towards to the technology punya development. So basically kita ada IR 4.0, kita ada big data analytics. So cawangan Return to Work juga ke arah jalan path yang sama. Dari segi data maklumat yang cawangan Return to Work perolehi yang dah ada, saya rasa agak mencukupi dan agak bagus. So dia boleh membantu saya rasa daripada dua aspek. Yang pertamanya dari segi pengoperasian itu sendiri, and then the second one is dari segi penganalisaan data untuk kita membantu our insured person lah, our OB. So it's not about the data, it's about how we want to utilize and use the data to make efficiency in our operation lah. So basically kalau dulu saya boleh share sikit, sejak 2007 tahun cawangan Return to Work ditubuhkan, mostly saya boleh kata our DMS and DMC, Disability Management Specialist and Disability Management Coordinator, mostly proses kerja yang melibatkan 70% secara manual. But now since 2016, tahun 2016, cawangan Return to Work telah memperkenalkan satu sistem iaitu Disability Management punya sistem. So we aim untuk memastikan menjadi one source center supaya kita dapat centralize all the data ni dalam satu pool yang sama. Supaya first yang macam saya cakap tadi, dari segi pengoperasian itu sendiri, DMS dan DMC lebih mudah untuk letak input segala berkaitan dengan insured person, mereka punya OB, and then proses kerja itu more kepada automation. And selepas tu yang second one, kita dapat bantu dari segi penganalisaan. So bila kita ada data, kita dapat analyze, maksudnya kita dapat analisis golongan umur mana, sektor pekerjaan apa, industri apa yang terlibat dan selalu terlibat dengan skim-skim bencana pekerjaan,
dan skim keikhlatan yang selalu di-refer kepada program return to work. Jadi kat sini kita boleh amalkan macam early intervention punya cara lah untuk kita pastikan pengurusan hilang upaya di cawangan return to work itu sendiri lebih efisien di masa akan datang. Okey. Jadi secara ringkasnya, walaupun kita dapat tengok tadi kan panjang lebar penerangan Encik Amrizat, tapi semua yang dilakukan adalah akan berbalik semula kepada kelancaran untuk membantu kita punya para pencarum perkeso lah. Betul. Jadi Encik Amrizat, boleh ke kalau kita kongsikan data? Data terkini lah orang-orang berinsurans perkeso yang mana mereka ni dah menyertai program Return to Work sehingga tahun 2022 ini, dan berapakah peratusan mereka yang berjaya kembali semula bekerja menerusi pengendalian program ini? Okay, kalau anda kata statistik lah, secara ringkas saya boleh share sejak 2007 sehingga kini seramai 75,213 orang OB lah, kita panggil OB kan, orang berinsurans yang menyertai program Return to Work ini. And then daripada jumlah tersebut 49,000 lebih, so kita assume dalam 65%, more than 65% yang berjaya dalam program Return to Work, iaitu bila berjaya ni maksudnya dia kembali bekerja dalam program Return to Work itu. And then untuk tahun 2022 sahaja kita ada 11,000 lebih peserta yang join program Return to Work, and then almost 8,000, saya rasa dalam 7,900 something. So dia menunjukkan dalam indikator dalam 70% yang berjaya kembali bekerja dalam Return to Work. So kalau anda kata kita tengok secara keseluruhan peratus itu makin meningkat. Ini disebabkan kita dari semasa ke semasa kita improve dari segi kita punya pengurusan, kita improve dari segi inisiatif-inisiatif yang diberikan. Contoh macam kita ada unit keusahawanan, kita ada unit Return to Work coordinator, di mana semua insentif dan inisiatif-inisiatif ni kita beri untuk kita mudahkan, and then kita nak cepatkan lagi proses kembali bekerja untuk orang-orang berinsurans di bawah program Return to Work. Okey, baik para penonton. Seperti yang Encik Amrizat katakan tadi, lebih 70% para peserta yang mengikuti program Return to Work ini dapat kembali semula bekerja dan kembali semula ke industri mereka lah. Satu pencapaian yang boleh kita katakan sangat menggalakkan, dan saya percaya perkara ini akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Jadi Encik Amrizat, ada tak sebarang orang kata cadangan ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh cawangan Return to Work sendiri untuk meningkatkan lagi kualiti pengurusan kes hilang upaya bagi peserta program Return to Work perkeso? Cadangan saya rasa saya ada dua je lah, dua simple punya cadangan kan. Jadi yang pertama, macam saya cakap tadi, unit kami aim untuk dari segi one source center, di mana kita kalau boleh kita nak cuba centralizekan semua data-data yang berkaitan dengan hilang upaya. Sebagai contoh, data daripada dalaman perkeso itu sendiri, between bahagian dan unit, and then data daripada agensi-agensi luar juga yang berkaitan dengan pengurusan hilang upaya, supaya kita jadi peneraju hilang upaya di masa hadapan, supaya kita boleh lead all the program yang berkaitan dengan hilang upaya di masa hadapan. And then the second one, cadangan bagi penambahbaikan kualiti pengurusan juga, kita perlu tingkatkan awareness. Tak kisah sama ada kepada semua penduduk di Malaysia berkaitan dengan program tertentu itu sendiri, dan juga tingkatkan awareness juga berkaitan dengan data pengurusan hilang upaya kepada our staff sendiri, iaitu our DMS dan DMC, supaya kita boleh gunakan data-data tersebut, and then kita boleh prove yang bahawasanya Return to Work program ini efisien dalam menguruskan kes-kes hilang upaya di masa akan datang. Okey, baiklah, itu para penonton sekalian, besar cadangan dan harapan Encik Amrizat kita, dan saya percaya perkara itu dapat dicapai dengan kerjasama daripada kita semualah. Jadi sebelum kita tamatkan segmen pada kali ini, Encik Amrizat boleh ke bagi sebarang orang kata pesanan ataupun pesananlah kepada para penonton di luar sana untuk rancangan kita. Jangan lupa tonton program Return Weekend ni supaya anda semua dapat input yang lebih menarik berkaitan dengan program-program Return to Work, dan sekiranya anda layak dalam program Return to Work, jadi joinlah tim program Return to Work ni supaya anda dapat benefit-benefit yang sebenarnya kita tak stagnan dengan perkeso yang lama, kita arah ke arah yang lebih baru dan dapat input yang lebih menarik. Okey, itu dia. Kepada para penonton di luar sana, sekiranya anda ingin menyertai program ini dan anda layak, teruskan berbuat demikian, dan jangan lupa terus menonton program Return with Care.
Jadi terima kasih Encik Amrizat kerana Terima kasih sudi juga. meluangkan masa bersama kami dan berkongsi maklumat mengenai unit statistik lah dengan para penonton di luar sana. Terima kasih juga kepada para penonton di luar sana kerana bersama dengan rancangan Written with Care dan setia bersama kami sehingga ke hujung dan akhir rancangan ini. Jadi teruskan bersama kami di episod yang ke-9 dengan perkongsian yang lebih menarik dan juga jadikan Written with Care sebagai tontonan kita, masyarakat dan juga ahli keluarga kita khususnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share di channel RTW Sokso bagi mengikuti episod Written with Care yang seterusnya. Layari juga laman Sesawang dan juga media sosial kami untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Saya Nur Amira binti Ahmad Mazlan selaku hos anda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam with Care. Menariknya, minggu ini episod ke-9 Restart Kehidupan Anda bersama tetamu jemputan Ketua Cawangan Perkhidmatan Pekerjaan Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Ibu Pejabat Sistem Insyuran Pekerjaan Perkeso, Puan Gayatri Vadivel, Ketua Unit Strategik Inisiatif dan My Future Cawangan Perkhidmatan Pekerjaan Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Ibu Pejabat Sistem Insyuran Pekerjaan Perkeso, Encik Andres Charles Akobiaret, Pengurus Kes Kanan Unit Return to Work Cawangan Sistem Insyuran Pekerjaan Pejabat Perkeso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Puan Nurul Nadia Mat Arif dalam merungkai pengenalan dan fungsi program Re-employment Support Treatment and Rehabilitation Teamwork Restart menerusi program Return to Work dan dari aspek perkhidmatan pekerjaan serta platform My Future Job Perkeso. Tonton episod ke-9 Restart Kehidupan Anda pada 2 Disember 2022 hari Jumaat pukul 8 malam di YouTube RTW Sokso.